Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan mengadakan ujian psikometrik bersama dengan kamu. Okay, terlebih dahulu cikgu nak kamu lihat video ini sebelum kamu menjawab soalan. Okay. Jadi ujian psikometrik ini seperti yang cikgu bagi tahu sangat penting untuk kamu, di mana sijil ujian ini nanti akan kamu bawa untuk pendaftaran ke tingkatan 1 nanti. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan dengan berhati-hati, faham soalan dan juga mesti menjawab mengikut apa yang kamu rasa tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Seperti juga yang cikgu buat dalam minda sihat hari itu, maka begitu juga kamu jawab soalan psikometrik ini. Okey, jangan risau walaupun soalan banyak, sebanyak 90 soalan, tapi ianya meminta kamu untuk menjawab hanya ya atau tidak. Okey. Okey, jadi kamu nanti akan menerima mesej dalam grup WhatsApp kelas, iaitu mesej seperti ini. Maka bila kamu dah bersedia untuk jawab, maka kamu klik pada dekat yang cikgu tunjukkan yang biru ni, dekat pautan ni. Okey, kamu klik. Kamu boleh menjawab melalui telefon dan juga sama ada menggunakan telefon ataupun kamu menggunakan laptop ataupun PC. Okey. Apabila kamu dah masuk, kamu baca inventory kecerdasan pelbagai, maka kamu klik next. Okey, apabila klik next, dia akan tanya kamu soalan, jawab. Adakah kamu murid sekolah kebangsaan Malaysia Gender? Jawab ya. Letak nama kamu. Ni contoh saja, saya letak nama saya. Okey, kad pengenalan mesti betul. Okey, ni contoh saja. Okey, kelas, ikut kelas kamu. Okey. Lepas tu klik next. Okey, di sini dia akan bawa awak ke soalan. Okey, soalan ni ada 90 soalan. Ada soalan yang murid biasanya bila bersemuka mereka akan tanya dekat cikgu. So, ada yang tak faham soalan tu. Jadi soalan yang pertama tu pun dah murid tanya saya, iaitu, cikgu, apa maksud gramatis? Okey, gramatis adalah ayat bahasa Malaysia yang kamu buat yang mempunyai tata bahasa yang cantik. Gramatis adalah ayat yang berbunga-bunga, bukan ayat yang tunggal. Okey, ayat tunggal kamu tahu kan, ayat yang simple, yang senang. Tapi ayat yang gramatis adalah ayat-ayat yang mempunyai tata bahasa yang cantik. Okey, seterusnya soalan yang biasa ditanya oleh murid adalah soalan yang nombor 16. Okey, kita tengok soalan nombor 16. Okey, saya mendapat skor yang baik dalam ujian sikap. Okey, waktu ni kamu tak tahu berapa skor markah kamu. Tapi soalan ni dia lebih kepada adakah kamu ni cenderung ke arah sukan. Kalau kamu suka bersukan, maka jawapan dia adalah ya. Dan kalau kamu seorang yang tidak suka sukan, maka jawapan dia adalah tidak. Okey, soalan seterusnya adalah soalan 19. Saya suka mendeklamasi sajak. Sajak ni adalah satu macam pantun juga. Tapi sajak ni biasanya kita deklamasikan waktu yang biasa kita buat adalah waktu sambutan Hari Merdeka. Sambutan Hari Merdeka, mereka kan selalu ada pertandingan sajak. Itu adalah sajak. Biasanya sajak memerlukan nada suara, intonasi yang pelbagai. Okey, seterusnya soalan nombor 20. Okey, 20. Saya suka bermain dengan angka. Soalan ni dia nak tanya kamu sama ada kamu suka tak dengan matematik. Kalau kamu rasa kamu suka matematik, jawapan dia adalah ya. Kalau kamu tak suka matematik, jawapan dia adalah tidak. Okay, seterusnya soalan nombor 22. Saya boleh menggunakan peta untuk mencari lokasi baharu. Okay, maksudnya di sini kalau kamu diberi peta, dapat tak kamu mencari sesuatu lokasi? Kalau kamu rasa
dah tengok peta pun kamu pening, maka kamu bukanlah seorang yang suka menggunakan peta. Soalan seterusnya yang biasa murid-murid tanya adalah soalan nombor 28. Saya suka mengalunkan syair. Syair pun lebih kurang macam sajak tadi, cuma syair ni macam menyanyi. Contoh syair tersebut kisah, itu adalah syair. Kalau kamu rasa kamu suka mengalunkan syair, maka jawapan dia adalah ya. Kalau kamu rasa tak pandailah saya nak bersyair, maka jawapan dia adalah tidak. Seterusnya adalah soalan nombor 30. Saya ada matlamat hidup yang jelas. Soalan ni dia tanya kamu, ada tak kamu matlamat, contohnya cita-cita yang kamu nak capai? Tak kira lah dari segi jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau kamu just aku tak kisah pun pasal tu, jadi kamu tak ada matlamat hidup yang jelas. Kalau kamu ada, contohnya, aku nanti nak masuk sekolah asrama penuh. Aku mesti mencapainya. Maka itu adalah matlamat yang jelas. Seterusnya soalan nombor 33. Soalan nombor 33, saya mudah menyesuaikan diri dengan rakan baru. Ini adalah kalau kamu jumpa orang yang baru, kamu ramah tak dengan dia? Kalau kamu rasa malu-malu, rasa macam biasanya kamu tak ambil kisah, maka jawapan dia adalah tidak. Tapi kalau kamu seorang yang ramah, maka jawapan dia adalah ya. Seterusnya soalan nombor 46. Soalan nombor 46 biasa murid tanya saya boleh berkomunikasi menggunakan bahasa yang sesuai. Kamu boleh tak bercakap dengan orang dalam bahasa yang kamu kuasai, contohnya bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Kalau kamu rasa kamu boleh bercakap dengan orang faham apa yang kamu cakap, maka kamu boleh berkomunikasi dengan bahasa yang sesuai. Seterusnya soalan 51. Saya seronok berbahas. Ni perkataan yang biasa murid tanya dekat saya. Cikgu, apa maksud berbahas? Berbahas adalah maksudnya berlawan pendapat. Contohnya dalam kelas, cikgu kamu bagi satu tajuk iaitu kepentingan telefon di kalangan murid-murid. Adakah ianya baik ataupun tidak? Maka kamu pilih baik. Kawan kamu pilih tidak baik. Maka kamu berbahaslah mengikut apa pendapat kamu. Itu adalah maksudnya berbahas. Seterusnya adalah soalan tadi dah soalan 51, maka seterusnya adalah soalan 57. Saya tengok 53 ni. Saya dapat mengenali not muzik. Ni biasalah dalam mata pelajaran muzik. Kamu tahu kan not muzik yang macam tauge tu? Kamu boleh baca tak? Kalau kamu dapat mengenali not tu, maka jawapan dia adalah ya. Kalau kamu rasa peninglah kepala nak tengok, macam kamu tak minat, maka jawapan dia adalah tidak. Seterusnya soalan 57. Kita tengok soalan 57. Saya tidak suka dikongkong. Biasa murid akan tanya cikgu, apa maksud dikongkong ni cikgu? Dikongkong ni adalah maksudnya kamu tak suka apa yang kamu buat itu dilarang. Contohnya kamu nak buat sesuatu keputusan, kamu tak suka keputusan kamu tu dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya kalau kamu nak keluar pergi bermain, mak kamu larang, contohnya mak kamu larang jangan bermain, tapi kamu nak juga pergi bermain, maka itu adalah bila mak kamu larang tu, itu adalah maksudnya dikongkong. Jadi kalau kamu rasa tak suka dibuat macam tu, maka jawapan dia adalah ya. Kalau kamu rasa macam okey je nak ikut cakap mak bapak kamu, walaupun mak bapak kamu larang kamu pergi bermain, kamu okey, maka jawapan dia adalah tidak.
Okey, seterusnya soalan 58. Saya menggunakan kaedah imajinasi untuk mengingati sesuatu. Okey, ini contohnya kalau kamu belajar dalam belajar. Kalau kamu nak ingat sesuatu fakta dalam pembelajaran, kamu membayangkan ia. Maka itu kamu menggunakan daya imajinasi kamu. Kalau kamu rasa kamu mampu buat macam tu, maka jawapan dia adalah ya. Kalau kamu rasa macam nak membayangkan sesuatu pun kamu rasa susah, maka jawapan dia adalah tidak. Yang seterusnya soalan 64. Okey, kita tengok soalan 64. Saya boleh memberi ucapan secara spontan. Contohnya cikgu suruh kamu bercakap di depan. Kamu boleh tak buat macam tu? Tanpa ada skrip, tanpa ada teks. Kalau kamu rasa kamu dapat bercakap tanpa ada skrip ataupun teks, maka jawapan dia adalah ya. Kalau tak dapat, maka jawapan dia adalah tidak. Seterusnya, soalan 82. Ni soalan-soalan yang cikgu dah shortlist, yang mana murid akan tanya semasa menjawab ujian itu. Okay, soalan 82, saya boleh membuat ulasan tentang nilai murni. Okay, contohnya, kamu tengok sesuatu perlakuan orang, contohnya budak, ada seorang budak, dia tolong kawan dia, jatuh. Okey, dapat tak kamu memberi ulasan apa yang telah budak itu lakukan, sama ada dia buat sesuatu yang baik ataupun tidak. Maka itu maksudnya ulasan tentang nilai murni. Okey. Dan yang terakhir adalah soalan 85. Okey, saya bercita-cita menjadi pereka hiasan dalaman. Okay, pereka hiasan dalaman ni maksudnya adalah orang yang suka membuat hiasan di dalam rumah, suka menyusun-nyusun, dia tak suka tengok bersepah. Itu adalah seorang yang bercita-cita menjadi pereka hiasan dalaman. Biasanya mereka mempunyai ciri-ciri seperti itu, iaitu mereka tak suka rumah yang bersepah. Mereka lebih suka rumah yang organize, rumah yang sentiasa kemas, cantik dan ada hiasan-hiasan. Mereka tak suka rumah yang simple, yang orang kata rumah yang ringkas. Mereka suka rumah yang berhias-hias. Okey, itu adalah cita-cita menjadi pereka hiasan dalaman. Okey. Jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu, apabila kamu dah jawab semua soalan, maka klik submit. Okey, kamu boleh cek dulu lepas kamu jawab. Kamu cek lagi sekali sebelum kamu submit, sebelum kamu hantar. Okey, cikgu harap kamu jawab soalan ini dengan berhati-hati dan juga dengan mengikut apa yang kamu rasa. Kerana cikgu nak mengukur tahap kecenderungan kamu. Seperti yang telah cikgu hantar video pada minggu lepas, di mana ianya menerangkan tentang apa itu kecenderungan seseorang murid terhadap sesuatu kecenderungan. Iaitu kalau kamu seorang yang suka pada muzik, maka itulah kamu. Okay? Jadi senang nanti cikgu nak mengkategorikan kamu kepada kelas-kelas tertentu supaya lebih dapat menonjolkan diri kamu dan dapat meningkatkan lagi kecenderungan kamu terhadap sesuatu. Okay, itulah fungsinya ujian ini. Okay, cikgu harap cikgu ucapkan selamat menjawab dan cikgu nak ucapkan terima kasih ke atas kerjasama semua kerana menjawab soalan psikometrik ini. Okay, jadi cikgu rasa itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab ujian psikometrik. Okay, bye.